Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita terhadap nikmat iman dan Islam itu dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat berusaha bersungguh-sungguh dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijelaskan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-32 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang bermaksud, dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan ia membunuh orang itu, atau kerana ia melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melampaui batas, yakni melakukan kerosakan di muka bumi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lepas kita telah sampai pada pertengahan ayat ini pada frasa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a, yang menjelaskan apakah hukum yang telah Allah tetapkan secara tertulis di dalam At-Taurah, iaitu barang siapa yang membunuh satu jiwa, membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membenarkan ia melakukannya, seperti hukuman qisas, seperti hukuman terhadap orang yang melakukan keburukan di atas muka bumi yang mewajibkan atau menyebabkan ia dihukum dengan hukuman mati, seperti mana hukuman terhadap orang yang murtad, dan juga hukuman terhadap orang yang melakukan zina dalam kalangan muhsan, iaitu orang yang telah berkahwin. Maka tanpa alasan-alasan tersebut, jika seseorang itu mengambil nyawa orang lain, maka Allah menyatakan faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah, bukan seolah-olah, maka sesungguhnya orang itu telah membunuh manusia keseluruhannya. Dan pada kalimah ka'annama itu,
yang saya sebutkan tadi, maksud seolah-olah di sini ialah ia membunuh seorang manusia, tetapi dosanya seolah-olah dia membunuh keseluruhan manusia itu sendiri. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menjadi faktor terhadap kesinambungan survival hidup manusia, memelihara manusia daripada sebarang perkara-perkara yang memusnahkannya, daripada permusuhan, daripada kejahatan orang lain terhadap manusia itu sendiri, menyelamatkan manusia daripada apa jua perkara yang membawa kepada kehancuran, kemusnahan, termasuklah dalam membantu atau memperjuangkan suatu bentuk perundangan yang membolehkan undang-undang itu tertegak dalam memelihara nyawa manusia, termasuklah membalas terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan bunuh balas. Maka barang siapa yang melakukan demikian, maka dia dianggap sebagai orang yang telah menghidupkan keseluruhan manusia. Maka frasa ini menunjukkan kepada kita suatu bentuk galakkan motivasi yang terbaik, bagaimana Islam memelihara atau bagaimana Allah memastikan manusia komited dalam memelihara nyawa, dalam menghindari perbuatan mengambil nyawa manusia lain, dalam menghindari manusia daripada perbuatan menumpahkan darah, dalam memelihara manusia daripada sikap suka bermusuh-musuhan yang akan membawa akhirnya kepada pembunuhan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang membunuh satu jiwa, umpama ia membunuh seluruh jiwa manusia, dan mengumpamakan orang yang menghidupkan atau memelihara nyawa seorang manusia seumpama ia memelihara atau menghidupkan seluruh manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan oleh Sahibul Kasyaf, iaitu Imam Az-Zamakhsyari, dia mengatakan bahawa sekiranya ada orang yang mempersoalkan bagaimana diumpamakan seorang dengan semua, dan bagaimana hukum terhadap semua orang, maka jawapannya ialah kerana setiap manusia tidak berbeza dengan manusia yang lain dalam memperoleh kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam memperoleh hak bagi dirinya, termasuklah hak nyawanya yang terus kekal pada tubuhnya. Maka seorang yang membunuh ialah orang yang telah meringan-ringankan atau memandang remeh kepada sesuatu yang Allah muliakan, dan telah menceroboh terhadap kehormatan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Maka tidak ada perbezaan di antara bilangan orang yang dibunuh sama ada seorang maupun ramai dalam hal ini. Dan jika dipersoalkan mengapa ataupun apakah faedah tentang perkara ini, apakah faedah di sebalik ini, maka jawapannya ialah untuk membesarkan atau memandang serius terhadap perbuatan membunuh atau mengambil nyawa dan perbuatan memelihara nyawa, agar ia menjadi suatu yang berakar umbi dalam sanubari manusia dan akan menyebabkan manusia merasa jijik dan merasa keji jika melakukan pembunuhan, jika melakukan apa juga yang membawa kepada pembunuhan, dan pada masa yang sama mengajak manusia agar sentiasa memelihara nyawa dan hak dirinya dan diri orang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanyakan, adakah ayat ini untuk kita atau untuk Bani Israel? Adakah sama hukumnya dengan kita kerana ia adalah ditujukan kepada Bani Israel? Maka jawab Al-Hasan Al-Basri, ya, demi Allah, ia juga ditujukan kepada kita seperti mana ia juga ditujukan kepada Bani Israel. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dalam memahami ayat ini berdasarkan pandangan Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, maka boleh difahami bahawa nafsan atau kalimah nafsan, annahu man qatala nafsan, ia membawa maksud umum,
iaitu sesiapa pun dalam kalangan manusia, baik Bani Israel atau bukan Bani Israel. Ia merujuk kepada seluruh manusia, iaitu mana-mana manusia pun diharamkan untuk diambil nyawanya, untuk diperlakukan sehingga menyebabkan ia terbunuh dan sebagainya. Dan setengah ulama pula memahami bahawa maksud annahu man qatala nafsan, iaitu diri yang dibunuh itu siapa? Maka Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam tafsirnya bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata maksud man qatala nafsan itu ialah man qatala nabiyyan, orang yang membunuh seorang nabi, atau imaman adilan, membunuh seorang pemimpin yang adil. Maka ia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara atau membela atau memastikan tidak terbunuhnya seorang nabi atau seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, maka ia dianggap seorang yang menghidupkan manusia keseluruhannya. Maka jelas pada kita kelihatan tafsir yang mengatakan bahawa nafsan di sini merujuk kepada mana-mana manusia tanpa sebarang pengkhususan. Maka ia adalah lebih aula, lebih utama untuk diterima sebagai hujjah. Dan inilah pandangan jumhur ulama tafsir, kerana ia membawa kepada pemeliharaan manusia, pemeliharaan darah dan nyawa dan jiwa manusia secara keseluruhan, dan memberikan suatu kemuliaan dan penghormatan kepada manusia itu sendiri dan kemanusiaan yang jauh daripada sebarang perbuatan keji, termasuklah perbuatan mengambil nyawa, mengambil jiwa orang lain. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Pada frasa ini ialah penjelasan tentang apakah mauqif, apakah pendirian Bani Israel terhadap apa yang dibawa kepada mereka oleh para anbiya dan para rasul serta para pendakwah terhadap mereka. Membawa maksud bahawa Allah menyatakan sesungguhnya telah datang kepada mereka, telah diutuskan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala rasul-rasul kami terhadap atau kepada Bani Israel, yang membawakan kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, termasuklah mukjizat-mukjizat hissiyah, mukjizat-mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, semuanya untuk membuktikan kebenaran rasul-rasul tersebut dan kebenaran risalah yang dibawa. Apa yang berlaku? Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalik. Apa yang berlaku sebagai reaksi selepas itu, setelah Allah menentukan suatu hukum yang termaktub di dalam At-Taurah, tidak cukup dengan itu, Allah hantar rasul-rasul, para pendakwah, menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka, berhujjah dengan mereka, di samping membawakan keterangan-keterangan yang jelas dan mukjizat-mukjizat yang hebat. Mereka, ayatnya Bani Israel, fil ardi la musrifun, mereka bertindak melampaui batas dengan melakukan maksiat dan dosa, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Al-israf, al-israf bermaksud mujawazah hududil haqqi wal adl, iaitu perbuatan melampaui batas-batas kebenaran dan keadilan, biduni mubalah aw ihtimami bihima, tanpa sebarang rasa bersalah, tanpa sebarang rasa prihatin ataupun peduli terhadap perbuatan yang dilakukan. Dan ini dijelaskan secara serius oleh Allah bila Allah menyatakan walaqad ja'athum, bermaksud adanya maksud ataupun makna sumpah di sini, dan demi Allah sesungguhnya Allah telah melakukan segala-galanya untuk memastikan, untuk mengajak Bani Israel kepada hidayah dan petunjuk Allah. Dan rasul-rasul itu tidak cuai dalam melakukan tugas mereka,
Namun Bani Israel tetap Bani Israel. Inilah ciri keburukan akhlak yang ada pada mereka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perangai dan tingkah laku Bani Israel ini. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.